Okey, golongan yang ketiga, iaitu seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masya Allah. Kita tahu musim Covid, masjid ditutup, tetapi hatinya tetap rindu. Walaupun dia tak sampai ke masjid, dia tetap rindu. Maka subhanallah, mudah-mudahan dia tergolong di kalangan mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Bukannya lelaki saja, bahkan perempuan yang suka datang masjid. Ini pun jadi isu juga. Ustazah, perempuan mana lebih afdal? Solatnya di masjid ataupun di rumah? Okey, mana lebih afdal muslimat? Rumah ke di masjid? Habis tu kenapa ada ruang solat untuk muslimat? Tutuplah semua muslimat solat masjid, solat kat rumah. Nak datang majlis ilmu. Masya Allah. Saya nak tanya, di zaman Rasulullah, wanita di zaman Rasulullah solat tak di masjid? Ada tak solat di masjid? Di surau? Ada. Subhanallah. Di zaman Rasulullah juga ada bahagian untuk wanita. Saya nak jelaskan isu ni. Dan tahun ni tak jadi isu sangat, sebab kita tahu masjid sangat terhad. Subhanallah. Tahun-tahun lepas selalulah bergaduh. Ada seorang makcik tu datang, dah umur 60 lebih, ustazah, makcik sedih sangat tahun ni. Kenapa makcik? Ni cerita sebelum Covid lah. Sebelum ni kalau tarawih mesti jemaah di masjid. Tahun ni makcik tarawih seorang-seorang kat rumah. Dah lah tak ada siapa kat rumah. Suami acik pergi tarawih kat masjid, acik tinggal kat rumah. Jadi kenapa lah acik tak ikut suami? Hari tu ustaz tu kata lebih afdal kalau acik datang masjid tak dapat pahala pun jemaah. Perempuan afdal kat rumah. Jadi acik semayanglah kat rumah seorang-seorang. Tak rasa ustazah tarawih seorang-seorang. Kan? Sunyi pula tu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, boleh tengok dalam fatwa jawatan kuasa fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ada bahas detail berkenaan dengan ni. Bahkan ulama mutaakhirin, antaranya Dr. Yusuf Al-Qadhawi, ramai lagi lah ulama-ulama sekian. Mereka mengatakan bagi seorang wanita yang tidak ada fitnah lagi baginya, umur dah 60 lebih, 70 lebih, tak ada kok imam kalau nampak sampai lupa Fatihah. Contohlah. Maksudnya tak ada apa dah, dia tak ada fitnah dah. Umur 60, 70 dan dia datang pula dengan suami dia naik motor, naik kereta, nak fitnah apa? Laluan pun tak bertembung. Laluan muslimat belakang, laluan muslimin depan. Masya Allah. Dan sekiranya dah tak ada fitnah baginya. Yang kedua, mendatangkan lebih kekhusyukan untuknya. Beza tak kita solat kat rumah dengan solat kat masjid? Beza. Tu kat rumah tu kan semua benda nampak. Kan? Nampaklah. Sampah, habuk pun nampak, rambut pun nampak. Tengah semayang tu orang perempuan kalau main dalam bilik mungkin dah kan kita tak nampak semua tu. Sebab itu subhanallah, elok kalau kita semayang kat rumah, tempat paling sunyi, tempat paling tersembunyi, supaya kita ni tak terganggu dengan suasana rumah. Kita dah umur sekian-sekian, tak ada komitmen dengan anak, tak ada komitmen dengan apa, datang masjid. Dalam perjalanan tu hadis Nabi kata setiap langkah menuju ke rumah Allah dicatat apa? Pahala sedekah, digugurkan dosa, dinaikkan darjat. On the way, belum sampai masjid lagi. Sebab itu besarnya nilai orang yang datang masjid dalam perjalanan itu. Digugurkan dosa, dinaikkan darjat. Subhanallah, dan dicatat sebagai pahala sedekah. Bila masuk pula dalam masjid, Nabi SAW bersabda, orang yang berdiam di masjid, orang yang duduk di majlis ilmu di dalam masjid, Masya Allah, sama ada tunggu waktu antara maghrib isyak, dia duduklah. Walaupun duduk, tapi niat iktikaf, Nabi kata akan didoakan oleh para malaikat. 3 doa, malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Masya Allah. Sebab itu tuan-puan yang manda Allah sekalian, dulu kalau saya ada orang lelaki ngadu masalah rumah tangga dengan saya, memang ramai orang lelaki datang mengadu. Sebab apa? Bukan cari kat rumah. Saya dulu kerja perundikan rumah tangga, kaunselor. Memang duduk situ orang datang untuk ngadu masalah. Suami ni datang ngadu masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan rezeki, masalah macam-macam. Banyak yang saya cadangkan kepada lelaki, encik, masalah encik memang berat, isteri encik memang bermasalah, encik ada masalah sekian-sekian. Saya tak tahu macam mana nak tolong encik, tapi saya akan panggil 2 minggu lagi, ikut tarikh temu janji, encik datang bawa isteri. Biasa. Tapi satu perkara yang saya minta encik buat, dan insyaAllah kalau encik buat, masalah encik semua akan selesai. Oh, macam confident je kan? Macam confirm je. Tapi saya buat ayat-ayat yang nak suruh dia yakin. Saya kata, encik
mulai hari ni kalau encik nak ubah hidup, naklah ustazah. Encik nak bahagia, naklah. Encik nak murah rezeki, naklah. Masalah encik ni di sisi Allah ringan, mudah, simple. Tapi encik kena buat satu perkara ni. Saya minta encik pergi solat berjemaah di masjid. Apa kaitan ustazah dengan solat jemaah dengan masalah saya? Ni masalah isteri saya. Ustazah panggil isteri saya nasihat. Encik, saya tahu masalah isteri, tapi hakikat Allah sedang menguji kita. Dan saya bacakanlah hadis Nabi berkenaan keutamaan solat di masjid, solat berjemaah, banyak sangat kelebihannya. Sampai Nabi pernah bersabda, tuan-puan di mati Allah sekalian, sekiranya kalian tahu betapa besarnya solat berjemaah di masjid, maghrib, isyak dan subuh, solat berjemaah di masjid, isyak dan subuh, nescaya kamu akan mendatangi rumah Allah dalam keadaan merangkak. Nabi kata, kalau kamu tahu besarnya pahala, besarnya ganjaran, besarnya rahmat, besarnya barakah solat berjemaah di masjid, kamu akan mendatangi masjid walaupun terpaksa merangkak. Maksud terpaksa merangkak tu sakit, teruk, tak nak berjalan, merangkak pun pergi juga. Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi kata, sehingga kan kamu akan terpaksa mencabut undi. Sehingga kamu terpaksa cabut undi. Maksudnya, contoh kita ni, saya nak tanya, kalau seluruh qaryah ni datang masjid, muat tak surau ni? Semua qaryah, ahli qaryah umat Islam nak masuk, nak solat berjemaah, muat tak? Tak muat. Bayangkan kalau Datuk pengerusi kita buat pengumuman, siapa yang solat subuh berjemaah di surau Al-Amin akan diberikan RM100 setiap subuh. Agak-agak penuh tak? Bergaduh tak? Terpaksa cabut undi tak? Tapi Nabi kata, seandainya kamu tahu nilai solat berjemaah di rumah Allah, kamu akan datang dalam keadaan merangkak. Tapi benda tu alam ghaib, tak nampak nilai tu besar mana. Apa yang berlaku dalam perjalanan, kalaulah kita nampak dosa berguguran tu, takkan mesti kita nak hari-hari tempuh perjalanan datang masjid sebab nampak gugur. Kalaulah dosa kita, tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allah letak titik hitam tu bukan pada hati, pada muka. Agak-agak penuh tak titik hitam kat muka masing-masing? Mesti penuh sampai tak ada ruang, sampai bergerak, sampai tebal. Dosa sekali ngumpat, maaf. Padahal dosa ngumpat berapa banyak dah. Belum dosa-dosa tengok benda yang tak elok, dengar benda tak elok, sangka buruk. Mungkin dah penuh ni. Tiba-tiba dalam perjalanan kita pergi masjid, gugur. Lama-lama bersih. Sudah tentu kita akan menjadi seorang yang mencintai sangat masjid. Sebab itu Nabi kata, seandainya kamu tahu nilai solat berjemaah di masjid, kamu akan datang walaupun merangkak. Dan kamu akan mencabut undi sebab bergaduh ni. Cabut undi siapa yang nama dia naik untuk datang masjid. Tapi semua itu hanya orang beriman saja tahu. Dan inilah golongan yang akan menjadi VIP Allah di mahsyar kelak. Mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Dan saya nak sebut pasal hukum wanita solat di masjid dan sebagainya tu. Para ulama mutaakhirin, bahkan sebahagian ulama mutabar juga memberikan jawapan, afdal jika di masjid itu mendatangkan lebih khusyuk, selamat daripada fitnah, maka lebih afdal baginya solat di masjid ataupun di surau. Tapi kalau dia timbul fitnah dan bawa, kalau ada anak kecil, bukan dia je tak khusyuk, semua orang pun tak khusyuk, bawa anak kecil. Kalau kita ada anak kecil, kita lagi tak boleh khusyuk bila bawa ke masjid surau, ganggu orang lain dan sebagainya. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang terikat hati dengan rumah Allah. Wanita kalau tak ada fitnah, jangan kita kata, jangan sebut. Kalau takkan Nabi sebut begini kepada Saidina Umar. Bila isteri Saidina Umar radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar itu sangat cemburu. Umar menghalangku untuk ke masjid. Lalu Rasulullah naik mimbar, lalu Rasulullah berkhutbah, jangan kamu halang wanita-wanita kamu untuk ke rumah Allah.